Ada lupa yang boleh dimaafkan, ada lupa yang tidak boleh dimaafkan. Ada lupa yang ia bahagian dari kelemahan manusia, ada lupa yang ia campur tangan syaitan. Lupa yang ia tanda kelemahan manusia adalah lupa, pelupanya orang yang lupa itu dimaafkan. Tidak boleh menghukum kepada orang yang lupa. Melainkan kalau perbuatan lupa itu memudaratkan orang lain, so tak bolehlah. Contohnya kalau dia lupa nak ambil jalan, kemudian dia terlanggar traffic light. Bagi tahu, polis saya lupa lah. Mana boleh polis tak ada hukum lupa. Atau kena langgar rumah orang, atau ya dalam hal ini dia kena bertanggung jawab walaupun tidak berdosa karena dia lupa. Tapi karena terkait dengan harta orang lain, hak orang lain atau milik orang lain, untuk ganti rugi dia kena ganti rugi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha rafa'an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukirhu alaih." Allah memaafkan ke atas umatku 3. 1, khata', silap. Yakni tindakan yang tidak disengajakan. Yang kedua, nisyan, lupa. Yang keempat, wa mastukirhu alaih, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan dipaksa. Dalam keadaan bukan dengan sukarela, tapi dalam keadaan darurat. Walaupun perbuatan itu salah, kalau dilakukan dipaksa atau terpaksa, maka dalam hal ini dimaafkan juga. Jadi 3 hal yang dimaafkan, silap atau tak sengaja, lupa ataupun kerana terpaksa. Ini lupa yang dimaafkan. Lupa yang dimaafkan termasuk orang yang dia terlupa dalam salat berapa rakaat atau baca Fatihah atau tak baca Fatihah. Oleh hada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, siapa di antara kamu yang lupa akan salatnya, falyusalli idza dzakaraha. Gantilah salat itu bila kamu ingat. Di sini lupanya akan salat bilangan atau salatnya. Tadi aku dah salat atau belum ya? Ada lupa yang ia jadi sebab daripada perbuatan syaitan. Seperti mana dalam ayat ini. Dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, istahwadha alaihimu syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Istahwadha alaihim asyaitan. Syaitan menguasai mereka, yakni hati mereka. Orang yang ingin dilupakan oleh syaitan, hatinya disibukkan dengan benda lain. Sehingga dia lupa kepada sesuatu yang patutnya dia ingat. Di sini campur tangan syaitan untuk melupakan seseorang kepada hal yang seharusnya dia ingat. Lupa seperti ini untuk kita memahami bahawa syaitan memainkan peranan pada manusia untuk mengganggu melalui lupa. فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ. Yani yang menyebabkan saya lupa ini adalah syaitan. Sehingga lupanya Yusha bin Nun menyebabkan yang sepatutnya Nabi Musa itu menunggu di tempat di mana ikan itu masuk ke dalam laut untuk berjumpa dengan Khidir, tapi karena lupa diberitahu oleh Yusha, Nabi Musa sambung perjalanan sampai jauh. Baru ketika rasa lapar, ingat pasal ikan, barulah Yusha bagi tahu, lupa aku nak bagi tahu kepada engkau. Kata Nabi Musa mengatakan, qala dzalika ma kunna nabagh. Yang kamu lupa tu, ketika kamu nampak ikan masuk ke dalam laut, itu tempat kita nak jumpa tu. Sehingga lupanya Yusha bin Nun menyebabkan telajaknya Nabi Musa sampai jauh. Siapa yang buat? Syaitan. Apa tujuannya? Supaya tak jumpa dengan Nabi Khidir, supaya tak belajar. Macam orang keluar daripada rumahnya kan, nak pergi ke Masjid Mu'adh bin Jabal, ada majlis ta'lim.
kemudian dia punya member call dekat kedai ada apa pertandingan sepak bola sepak Liverpool dan Manchester United. Soalnya, bro, jom ngopi kita kopi dekat sini. Aku dah pakai songkok dah nak pergi ke Masjid Muad dia. Di sini mana dia pilih? Adakah dia akan corner pergi ke sana atau pergi masjid untuk mendengarkan majlis ta'lim? Syaitan itu kalau dia tidak berjaya buat orang berbuat maksiat, dia akan berusaha manusia itu meninggalkan perbuatan taat walaupun tak buat maksiat. Lebih dia suka manusia berbuat sesuatu yang tak membawa pahala berbandingkan manusia berbuat sesuatu yang mendapatkan pahala. Kalau tak boleh bawa pergi dosa, at least paling tidak tak dapat pahala. Itu salah satu daripada usahanya syaitan. Oleh sebab itu, Nabi Musa yang sepatutnya ada di situ tempat ikan itu melompat untuk jumpa dengan Khidir, Yusha bin Nun lupa, dan ini permainan daripada syaitan sehingga terlajak jauh. Tujuannya adalah supaya tak belajar, supaya tak jumpa. Wahakadha syaitan sentiasa mengganggu manusia daripada jalan kebaikan. Walihada kata dalam Al-Quranul Karim katanya, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Allah ceritakan tentang kata-katanya syaitan. Allah, aku akan ganggu anak-anak Adam ini. Aku datangi mereka daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri. Sehingga engkau ya Allah tak akan jumpa seorang pun daripada mereka yang bersyukur. Syaitan punya janji seperti itu akan mengganggu manusia yang kita termasuk daripada yang menjadi objek untuk diganggu supaya tidak melakukan kebaikan. Macam mana cara mengganggunya? Daripada hadapan. Macam mana daripada hadapan? Katanya di hadapan ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, katanya hadapan ini adalah dunia. Jadi syaitan mengganggu manusia untuk melihat dunia saja. Sehingga tidak nampak akhirat. Belakang. Akhirat letak belakang. Supaya manusia tidak berfikir tentang akhirat karena letakkan di belakang. Kanan. Diganggu daripada sebelah kanan ini untuk melihat untuk jauh daripada hal-hal yang baik karena sebelah kanan selalunya kebaikan. Ashabul yamin, golongan yang baik. Sebelah kiri, hal-hal yang mengundang syahwat dan hawa nafsu serta maksiat. 4 penjuru syaitan akan kacau manusia. Bukankah dalam ibadah haji itu kita ada lontar jumrah sampai 3 kali? Kenapa 3? Sebab di setiap tempat syaitan muncul. Muncul di surah, itu yang jumrah surah yang kecil. Katanya Ibrahim, kau nak sembelih kau punya anak ke? Katanya Siti Hawa, Siti Hajar pun diganggu. Kau punya anak akan disembelih oleh suami kau, nak macam mana ni? Dilempar oleh Nabi Ibrahim, hilang syaitan, muncul di wusta. Dia kali yang kedua, dia muncul kali yang kedua, dilempar kali yang kedua sampai ketiga. Kalau bukan menunjukkan bahwasanya syaitan berusaha dan tidak putus asa untuk mengganggu kepada manusia. Faham tuh? Tapi anugerah yang Allah kasih kepada para jamaah haji ini, katanya baginda Rasulullah SAW ketika berada di padang Arafah, dia berdoa, ya Allah, semua yang berada di padang Arafah ampunkan dosanya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata memberitahukan kepada Rasulullah, aku kabulkan permintaan kamu. Semua yang ada di padang Arafah diampunkan dosanya, kecuali dosa tabiat. Apa dosa tabiat? Dosa orang pada orang lain. Yang itu aku tak akan ampunkan. Kata Nabi, ya Allah, walaupun dosa tabiat yang orang itu tak mampu nak pulangkan hak orang, nak pulangkan haknya tak punya, nak minta maaf tak jumpa, dah minta maaf tak diberi maaf. Dosa orang pada orang lain. Yang dia sudah insaf. Yang dia berusaha untuk bertaubat.
nak pulangkan hak orang, duit orang ke tanah orang, dah hilang semua daripada tangan dia. Dan dia sudah bankrupt dah. Walaupun dulunya mencuri, ambil hak orang apa semua. Nak pulangkan tak. Dia nak pulangkan tapi tak mampu. Dan dia insaf. Dan ini adalah dosa yang sukar untuk dapat diampunkan oleh Allah. Karena dosa dengan manusia bergantung kepada manusia itu memaafkan atau tidak. Kalau tidak, dia akan dituntut nanti di akhirat. Kata Nabi, ya Allah, dosa tabiat pun juga kepada mereka yang tak mampu. Bukan kepada mereka yang mampu. Adapun yang curi tanah orang, ambil duit orang, kemudian sengaja dia mampu pulangkan. Aku nak minta maaf saja pada Allah Ta'ala. Pulangkan tanah, kau pikir semudah itu ke? Aku nak pergi haji je supaya diampunkan punya dosa pada orang. Yang tak mampu. Ya Allah, yang mereka tak mampu nak pulangkan hak orang. Engkaulah yang menanggung untuk engkau gantikan kepada orang yang diambil haknya itu dengan pemberian ganti rugi daripada engkau yang lebih baik. Bagi yang tidak mampu. Tak kunjung tiba jawaban daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampailah Nabi berada di di Muzdalifah. Esok hari selepas subuh Nabi keluar dalam keadaan wajahnya bercahaya dan ceria sambil ketawa. Kata sahabat, ya Rasulullah, pagi ini engkau senyum lebar. Katanya, ya Allah sudah memberikan kepada aku begini dan begitu, termasuk dosa tabiat, dan aku melihat iblis sedang meletakkan tanah di kepalanya macam ni. Simbol penyesalan yang luar biasa pada iblis akan pengampunan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang berada di padang Arafah. Faham dong? Iblis menyesal. Faham dong? Jadi yang diusahakan oleh iblis itu bagaimana manusia rosak hubungan dengan manusia. Dalam hadis Imam Nawawi ada tuliskan buku, kitab dalam Al-Adhkar. Al-Adhkar saya ingat. Katanya ada perhimpunan yang dibuat oleh iblis. Seminar. Ketuanya adalah iblis, pembentang kertas kerjanya iblis. Nanti dipanggil semua itu dan waktu di laut. Laut mana? Allahu a'lam. Yang penting kerajaan iblis ada di laut. Dipanggil syaitan-syaitan yang lain ini untuk bentangkan hasil kerja. Satu datang. Katanya, aku telah berjaya buat si fulan itu tinggalkan salat. Kata iblis, belum apa-apa. Yakni dengan kata lain, orang kalau bagi hidayah kepada orang itu, dia dapat insaf, dia boleh salat balik, dia boleh ganti salatnya, Allah ampunkan dia. Sampailah ada syaitan yang bagi tahu kepada iblis. Katanya, aku telah berjaya memisahkan si fulan dengan si fulan. Katanya, wa ni'ma anta, engkau sini. Bagi award, bagi penghargaan. Duduk di sebelahnya iblis. Siapa? Syaitan yang berjaya menimbulkan permusuhan dengan antara satu orang dengan orang lain. Putus silaturahim, putus hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, jiran dengan jirannya, negara dengan negara jirannya. Walhasil yang menimbulkan permusuhan, yang menimbulkan pergaduhan satu dengan yang lainnya. Ini yang menjadi hasrat dan keinginan syaitan. Coba kita tengok dekat kita punya Facebook orang yang komen macam-macam. Komen orang tu maki kan. Nah, sini maki. Lepas tu komen sini. Komen lebih panjang lagi. Gaduh atau tidak? Gaduh. Walaupun tak bersemuka, tapi gaduh juga. Itu yang menjadi tujuan syaitan pada manusia. At-tahrish. Cucuk sana sepakat. Kita tak boleh menjadi objek syaitan untuk dipermainkan dengan mengeluarkan kata-kata makian pada orang. Yang tidak tepat pada tempatnya untuk kita mengeluarkan kata-kata yang tidak elok.